Terima kasih Puan Yang Terpertua. Tawau minta Perdana Menteri menyatakan apakah komitmen Kerajaan Persekutuan untuk membantu menyelesaikan isu bekalan air di Sabah sebagaimana yang dinyatakan dalam Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan baru-baru ini, termasuk pendekatan mengambil alih pengurusan air di Sabah sebagaimana yang dilaporkan oleh media tertentu yang dikhawatiri bertentangan dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963, MA63 dengan izin. Dan apakah peranan bahagian hal ehwal Sabah dan Sarawak Jabatan Perdana Menteri dalam memastikan komitmen ini dilaksanakan? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tawau, terima kasih Yang Dipertua. Saya ambil kesempatan ini juga untuk mengalu-alukan kehadiran dan mengucapkan tahniah kepada wira-wira negara kita yang telah berjaya dalam Sukan C yang lepas, yang hadir bersama kita pada hari ini. Tuan Yang Dipertua, jawapan kepada komponen pertama dalam soalan tadi adalah tidak, kerana air merupakan salah satu bidang kuasa negeri senarai 2 jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Jadi Tawau tidak perlu risau, Kerajaan Persekutuan di bawah pimpinan Tambun akan sentiasa menghormati hak dan juga kepentingan negeri, termasuklah bidang kuasa tambahan kepada Sabah dan Sarawak sebagaimana yang terkandung dalam senarai 2A jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Komponen kedua berkaitan dengan peranan BES dalam isu ini. BES bahagian ehwal Sabah Sarawak tidak mempunyai peranan secara langsung. Pertama, kerana isu berkaitan air ini bukanlah isu yang berbangkit dalam isu-isu tertangguh dalam platform perundingan MA63, dan yang keduanya, isu air juga adalah berkait rapat dengan Akta Fungsi-Fungsi Menteri, khususnya Kementerian Kewangan dan juga Kementerian Sumber Asli NREG. YB Menteri ada di sini. Dan difahamkan rundingan telah pun bermula. Sebaik saja komitmen kerajaan Yang Berhormat Perdana Menteri tersebut, Yang Berhormat Menteri NREG telah pun mengada perundingan dengan kerajaan Kelantan, dan Sabah juga kerajaan negeri tengah mengemukakan, memuktamadkan wishlist mereka untuk dikemukakan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga kementerian-kementerian yang bertanggungjawab. Jadi insya-Allah Kerajaan Persekutuan tidak akan mengganggu-gugat hak dan juga bidang kuasa kerajaan negeri Sabah, Sarawak sebagaimana senarai 2A jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Terima kasih. Tawau. Terima kasih Puan Yang Terpertua. Pertama, semalam di Dewan ini saya ada membangkitkan isu gangguan elektrik di Sabah, dan gangguan bekalan air juga satu isu besar, dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri mengakui kedua-dua isu ini adalah serius. Yang Berhormat Menteri sebutkan tadi bahagian Sabah dan Sarawak BES tidak terlibat dalam menangani isu-isu ini. Maka adakah Menteri melihat keperluan diwujudkan sebuah kementerian khas hal ehwal Sabah dan Sarawak untuk memastikan Kerajaan Persekutuan dapat memastikan usaha menyelesaikan isu-isu tertangguh melibatkan Sabah dan Sarawak dapat diselesaikan? Kedua, selain dari penurunan kuasa melaksanakan projek 50 juta ke bawah kepada agensi negeri yang telah diumumkan Perdana Menteri, adakah perkara-perkara lain yang sedang dirancang untuk dilibatkan dalam proses penurunan kuasa kepada Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan pertama, komponen pertama yang juga saya fikir sidang lepas dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tuaran. Pertama, kita perlu melihat kepada objektif dan mandat penubuhan BES itu sendiri yang telah ditubuhkan pada Mac 2020. Mandat penubuhan BES adalah untuk mengurustiakan sebagai sekretariat kepada isu-isu berbangkit berkaitan dengan MA63. Itu mandat penubuhannya. Yang kedua, kita perlu melihat juga berkaitan dengan perkara akta dan perintah fungsi-fungsi menteri. Jadi isu-isu yang berbangkit dalam MA63 juga, akhirnya isu-isu tersebut
disusul dan tanggungjawab itu terletak kepada kementerian-kementerian khusus yang terlibat, MOF, Kementerian Kerja Raya dan sebagainya. Jadi bagi saya tidak perlu ada pertindihan kepada bidang kuasa tersebut. Biarlah BES ini berfungsi sebagai sekretariat dan urus dia untuk kita menyusulkan rundingan di antara Kerajaan Persekutuan Sabah dan Sarawak tanpa perlu mengganggu-gugat fungsi-fungsi menteri di setiap kementerian. Yang kedua, ketiga kita perlu melihat juga Datuk Yang di-Pertua kepada semangat prinsip MA63 itu saya fikir adalah untuk kita lebih memberikan empowerment, pemberian kuasa kepada negeri. Begitu juga devolution of authority, penurunan kuasa kepada Kerajaan Sabah dan Sarawak. Jadi setakat ini saya fikir kita perlu menjunjung komitmen tersebut, empowerment and devolution of authority, tanpa perlu untuk kita menubuhkan satu kementerian khusus yang bertanggungjawab kepada Sabah dan Sarawak yang akhirnya kelak mungkin bukan hanya boleh menyebabkan pertindihan dengan kementerian-kementerian di peringkat persekutuan, tetapi juga menjejaskan usaha kita untuk memberikan empowerment dan devolution of authority kepada Kerajaan Sabah dan Sarawak. Dan soalan seterusnya, kalau Yang Berhormat mempunyai cadangan-cadangan selain daripada berkaitan dengan 50 juta tersebut, ada perkara-perkara, begitu juga Kerajaan Sabah dan Sarawak yang perlu dilihat. Kita turunkan kuasa lagi kepada negeri-negeri, kita mengharap dan kita akan susul dalam platform kita. Yang penting, kita mengharapkan komitmen tinggi Yang Amat Berhormat Tambun ini bukan hanya digerakkan oleh beliau sendiri tetapi perlu didokong oleh semua ahli jemaah menteri dan juga pelaksana dan penggubal dasar di peringkat persekutuan untuk memastikan kita dapat menjunjung semangat dan juga komitmen yang telah dimulakan oleh para pelopor perjuangan yang menubuhkan tanah air ini. Terima kasih. Soalan tambahan. Tuaran. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih di atas penjelasan tadi, soalan dibangkitkan daripada Tawau. Adakah ini berarti bahawa jika sekiranya kesemua perjanjian Malaysia itu perlakuan itu sudah selesai, maka bahagian hal ehwal Sabah dan Sarawak Jabatan Perdana Menteri akan ditutup? Adakah itu rasionalnya? Pertama. Yang kedua, adakah Yang Berhormat berminat melihat pelbagai masalah yang dihadapi oleh Sabah pada perkara-perkara yang tersenarai dalam negeri? Hal air, hal pelabuhan, hal elektrik, macam-macam masalah. Adakah Yang Berhormat melihat bahagian hal ehwal Sabah dan Sarawak ini berperanan untuk memastikan agar kerajaan persekutuan akan bertindak untuk membantu menyelesaikan ataupun hanya membiarkan begitu saja dan balik-balik mengatakan bahawa itu bukan peranan kami, bukan peranan bahagian hal ehwal Sabah dan Sarawak Jabatan Perdana Menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tuaran yang sememangnya sekian lama begitu committed dengan perjuangan MA63 dan juga isu-isu berkaitan Sabah Sarawak. Kalau tanya saya Yang Berhormat, pastinya saya sendiri pun menginginkan sebuah kementerian sendiri. Namun hakikatnya bagi saya pada peringkat ini ada lebih wajar kita memberi fokus dan komitmen sepenuhnya untuk kita menyelesaikan terlebih dahulu isu-isu tertangguh berkaitan dengan MA63, kerana itulah asas dan mandat penubuhan pada tahun 2020 tersebut. Namun Yang Berhormat, untuk makluman juga, selain daripada isu-isu berbangkit berkaitan dengan MA63, tidak dihalang untuk bahagian hal ehwal Sabah Sarawak, ada kementerian-kementerian yang melibatkan kita dalam isu-isu tertentu, meminta pandangan daripada kita, dan kita juga di bahagian di BES ini akan bertindak proaktif berdasarkan bidang tugas dan juga mandat yang diberikan. InsyaAllah kita akan menyusul perkara-perkara berbangkit yang melibatkan kepentingan Sabah dan Sarawak, dan insyaAllah concern dengan izin dan pandangan Yang Berhormat Tuaran yang mempunyai asas, kita akan bangkitkan untuk memastikan BES ini dapat berfungsi dengan lebih baik, dengan lebih berkesan demi kepentingan bukan hanya Sabah dan Sarawak
dengan kepentingan bersama untuk memastikan persekutuan kita ini dapat dilestarikan dengan semangat federalisme yang kita junjung dengan sebaiknya. Terima kasih.